Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua rakan-rakan penonton setia siri CDL Hands On season kali ke-17 ini. Saya berharap semua rakan-rakan guru maupun jika ada pelajar-pelajar ya pada petang ini semoga sihat-sihat hendaknya. Okey, yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh selaku koordinator kita pada hari ini, koordinator CDL, penyampai snippets kita pada hari ini dan juga penceramah iaitu Puan Harliana binti Muhammad Arifin yang akan kita sama-sama dengar dan juga kita sama-sama amati perkongsian yang disampaikan oleh Cikgu Harliana, penyelaras CDL Sabah iaitu tidak lain dan tidak bukan Puan Elsie Giluk merupakan pegawai SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, rakan-rakan guru CDL sekalian. Kita bertemu sekali lagi dalam CDL Hands On season pada hari ini iaitu sesi ke-17. Saya Muhammad Jeffrey bin Ali Basah dari Sekolah Integriti Kota Kinabalu merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, rakan-rakan guru, sesi rasmi kita akan bermula pada pukul 3 petang ini ya. Jadi bagi mengisi ruangan menunggu secara menunggu ini agar lebih kata orang bermakna, terdapat sesi perkongsian pendek seperti biasa sebelum ini juga ada daripada seorang tokoh pendidikan yang amat kita segani iaitu Datuk Dr. Mahinder Singh. Beliau juga merupakan salah seorang daripada koordinator Connecting Dots Learning. Jadi sebelum untuk makluman tuan-tuan dan puan rakan-rakan guru pada hari ini, Dr. Mahinder tidak dapat bersama kita ya secara online ini, tetapi beliau telah berusaha untuk merakam ya topik yang akan ingin disampaikan oleh beliau. Jadi beliau telah merakam beberapa minit video tentang leadership ya, tentang kepimpinan kepada kita pada hari ini. Tapi walaupun rakaman dia tetap bermakna juga kepada kita. Tetapi sebelum rakaman itu sama-sama kita saksikan pada petang yang berbahagia ini, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang mengenai Datuk Dr. Mahinder Singh. Mana tahu ada rakan-rakan yang belum lagi mengenali Datuk Doktor ya. Jadi beliau merupakan seorang bekas guru, pensyarah dan pesara sebagai pengarah Institut Amiruddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kini beliau merupakan penasihat pendidikan bebas dan fellow pendidikan kanan bersama Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Nottingham, Malaysia. Hebat kan beliau? Baru-baru ini dipilih untuk menganggotai Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK bersama-sama Datuk Dr. Amin Senin. Baiklah rakan-rakan guru sekalian, tanpa membuang masa dipersilakan Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi snippet reflection, sesi snippet reflect on yang bertajuk Leadership the Pyramid of Success. Kita saksikan rakaman ini. Terima kasih moderator kita untuk hari ini, petang ini. Selamat petang rakan-rakan lain yang dapat bersama pada petang ini. Tajuk saya pada hari ini ialah Leadership, the Pyramid of Success. Dan saya kongsikan the Pyramid of Success ini dan dia punya faktor yang dikenal pasti oleh seorang jurulatih yang nama beliau adalah John Wooden. Jurulatih sukan, dan dia banyak yang beliau dapat konsepkan tentang kepimpinan kerana penglibatan beliau dalam sukan di Amerika Syarikat dengan pasukan bola keranjang UCLA. Dan bila saya lihat, when he passed away, beliau meninggal tu umur 100 tahun ya. 1910, he was born, 2010 he passed away. Banyak pengalaman dan banyak penulisan beliau, tapi saya selalu percayai bahawa kita sentiasa boleh ambil atau boleh pinjam nilai daripada bidang-bidang yang lain. Umpamanya bila kita ada
pakar pengurusan kaji tentang kejayaan atlet-atlet di peringkat. Mereka dapati what's the success factor, apa yang mendorong, apa yang menjadikan mereka berjaya, khususnya mereka yang memenangi pingat emas dan sebagainya dalam acara-acara yang tertentu. Umpamanya seorang perenang yang terkenal, beliau menyatakan bahawa beliau berlatih 8 jam sehari. To reach that level of an Olympic gold medal, beliau berlatih 8 jam sehari, and sometimes, and they're doing that bukan untuk setahun atau 6 bulan nak capai peringkat itu. Sukan Olimpik ialah setiap 4 tahun. So persediaan mereka mengambil jangka masa yang panjang. So when they are focusing on training, it's every day. So 8 jam mereka memberi tumpuan. Kadang-kadang pukul 5 pagi dah ada di kolam renang. They need to do their training dengan jurulatih dan sebagainya, dan petang pula. Ini termasuk latihan bebanan yang mereka pergi ke gym dan latihan-latihan lain yang dilakukan, termasuk melihat, kaji video, strategi dan sebagainya. So Coach John Wooden ni dia ambil konsep-konsep itu daripada sukan dan bagaimana ia boleh, if you say about transfer of technology, ilmu yang boleh dipindahkan kepada ilmu pengurusan dan kepimpinan. So kita lihat slide yang berikutnya. So beliau mengenal pasti hampir beberapa trait, the pyramid of success, dan dia boleh dikonsepkan dalam hampir lebih daripada 10 konsep ini. Kita bermula dari industriousness, semangat keusahawanan ini. Success travels in the company of very hard work. Kita selalu dengar orang kata smart, work smart. Tapi sebenarnya ia adalah kombinasi work smart and work hard. Kalau nak memenangi dalam sukan, of course kalau permainan sukan, team games, you need strategi dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh lari daripada working hard. You really have to train hard. Kita bina organisasi dalam friendship, keakraban di antara rakan-rakan. Dan kita sentiasa nak bina satu pasukan, camaraderie, dan juga kita nak yang terbaik, to build a team. So perkara ini boleh berlaku di sekolah, di PPD dan sebagainya. Rakan kita harus saling membantu. There's no competition. There's no competition among all of us. When you are in a system, in an organization, you all work on it together. Loyalty kita harus sentiasa ikhlas dengan organisasi kita, loyal to our organization. Dan kita juga, kalau kita pemimpin, kita loyal kepada anak murid kita kalau kita seorang guru. Kita tidak boleh lari daripada kerjasama. Guru atau pemimpin sekolah sentiasa kena kerjasama. Tak ada pertandingan apa-apa. And always go for what's right rather than who's right. Buat yang benar, buat yang betul, dan anda tak akan silap. Enthusiasm is very important. Kalau bagi saya hari ini nak menceramahkan atau nak kongsi ilmu tentang pyramid of success, saya perlu ada that enthusiasm nak kongsikan ilmu ini. Kerana enthusiasm pemimpin akan turun ke anak buah dia. Last week saya sebut tentang filtered moral, bukan raised moral. Raised moral kita cuba kata, saya nak bina semangat staff saya. Tetapi kadang-kadang kita tak perlu pun bina semangat staff kita kalau semangat daripada barisan kepimpinan turun ke bawah, mereka boleh teladani, boleh contohi. So seterusnya self-control, The test of character always is dalam keadaan apa jua pun kita ada satu
pengawalan diri yang terbaik, yang terpuji. Dan kita harus awareness tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan saya nak quote di sini tentang pakar pengurusan, dia kata, if the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Apa maksudnya? Kalau di luar sana sentiasa orang sedang berubah, kita kekal di bawah dalam kelungsung kita sendiri itu, maka mungkin kita akan ketinggalan daripada perkembangan dalam bidang pendidikan dan sebagainya. So be alert to your surroundings. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Dan inisiatif itu adalah sangat penting. Dan di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan sentiasa menjalankan pelbagai inisiatif, right? Buat tindakan, buat intervensi dan sebagainya. Dan kalau kita tidak buat sesuatu, maka itu akan membawa satu kegagalan. Dan intentness itu, keinginan apa yang nak dibuat. Persevere relentlessly. Kalau anda ingat perkataan persevere relentlessly, saya gunakan 3 atau 4 minggu lepas bila saya perkenalkan konsep Kodawari. Kodawari itu konsep daripada negara Jepun yang menyatakan we want perfection. Perfection. Walaupun kita tahu bahawa perfection itu bukan mudah untuk dicapai, tetapi kita harus ada hala tuju, kita harus ada matlamat. So having mengamalkan konsep Kodawari itu adalah satu perseverance ke arah kecemerlangan. Jangan lupa condition situasi kita boleh hebat untuk naik ke atas dalam barisan, dalam hierarki kepimpinan atau apa jua, tapi apa yang membuat kita kekal di sana adalah karakter kita, perwatakan yang kita ada itu, our character. Both mental, moral, and also physical. Dan kemahiran, ya, we are always learning. Kita jangan anggap bahawa kepimpinan ini hanya is the purview of the leaders in the school. No. Last week was leadership by example. Kalau anda ingat, saya kata, kalau cikgu berdiri depan 40 orang murid, melihat anda sebagai seorang pemimpin, mereka nak contohi pemimpin itu. So we have always got to be in our best. Dan jangan lupa team spirit. Team spirit ni sangat penting. We always have our ups and downs. Dalam organisasi, ya, kita sentiasa kadang-kadang rasa low dan sebagainya. Di situlah tadi saya utamakan kerjasama. Kita memberi sokongan di antara satu sama lain. Dan ingat, it's not about me, but it's about we. Bukan saya, tetapi kita. It's not about saya, tetapi kita. All of us. And itu termasuk kepimpinan. I have always thought that yang terbaiknya, di mana jua saya ada peluang untuk nak mengutamakan staff saya, I always mention that. Dan jangan never steal the thunder from anyone else. Kalau itu adalah hasil staff kita, ya, guru kita, jangan kata saya, kalau tuan pengetua ke penolong kanan GKMP or whatever, or even KP, ketua panitia, kalau hasil itu adalah hasil guru atau murid, bagi mereka that due credibility. Never steal the thunder from anyone else, right? And always be poised, ya, boleh kawal diri walaupun perkara yang baik atau buruk berlaku. And have confidence. Keyakinan itu adalah sangat penting. The strongest steel is well-founded self-belief. It is earned, not given. So, bina keyakinan dan beri keyakinan kepada yang lain. Dan jangan lupa competitive greatness. Pertandingan itu adalah baik and you want to be the best. And you want to be the best not only during competition, but you want to be the best every day. Saya punya tagline semasa bertugas di kementerian, saya selalu sebut perkara ini pada pegawai saya. We are good, but we can be better. However, we want to be the best in what we do. We are good, but we can be better. However, we want to be the best
in what we do. So, John Wooden ini, kata-kata beliau sentiasa yang diutarakan ialah success is a peace of mind which is a direct result of self-satisfaction. In knowing you made the effort, anda telah cuba to become the best of which you are capable. So tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, all of you all have the potential. And you can be the best in whatever you do. Ikutlah segala konsep yang disebut ni dalam pengamalan sendiri tentang loyalty, kerjasama, tentang keakraban di antara rakan, menjaga diri, sentiasa memberi saling hormat di antara rakan. Saya rasa kalau ada adab-adab sebegitu dalam organisasi, maka kita akan ada satu organisasi yang terpuji, yang dipandang orang dalam satu martabat yang paling tertinggi. Jangan lupa kita sentiasa memberi sumbangan kepada pendidikan di negara kita. Itu adalah sumbangan yang sentiasa dihargai. Saya tidak lupa, kalau boleh, bila pun ada pegawai atau anggota atau staf saya bersara, sejauh yang boleh saya akan hadir masa clock out beliau, kerana saya rasa itu adalah satu penghargaan dalam apa jua kesibukan kita. Itu adalah satu perkara yang paling penting dan people do not forget. Our staff do not forget the leaders, our students do not forget the teachers. So bagaimana anda boleh mempengaruhi perasaan murid akan sentiasa kekal dalam sanubari murid-murid kita itu. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya untuk hari ini. So please build your own pyramid of success. Apakah konsep yang anda akan utamakan? Dan saya akhiri dengan ungkapan atau kata hikmah yang saya selalu pinjam daripada ahli falsafah Greek ini. Books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Kalau kita nak cari ilmu, kita harus menerokai daripada pelbagai sumber. Termasuklah daripada internet, termasuklah daripada buku, daripada makalah, daripada majalah, maupun daripada perbualan profesional kita dengan rakan-rakan. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Terima kasih Datuk Dr. Mahinda. Satu perkongsian yang memberikan kita ni 1001 inspirasi sebagai guru, sebagai manusia di muka bumi ini. Kalau boleh dipanjang juga kita dengar, akan ada titipan-titipan itu yang menjadikan kita ini sebagai guru yang cemerlang. Jadi dapat saya rumuskan apa yang dikatakan oleh Datuk Mahinda tadi. Jika kita tidak pecahkan duyung, kita sesekali tidak akan dapat sagunya. Yang pertama. Yang kedua itu, seperti biasa, jika kita ingin mendapatkan kejayaan, perlu dalam usaha yang gigih dari bawah. Barulah kita mendapat satu kejayaan yang ingin kita capai. Work hard dengan work smart, kita perlu selarikan supaya kita sukses. Dulu kita pernah dengar study smart, jangan study hard, tak boleh. Kena seiring, baru kita akan lebih sukseslah. Dan mesti mempunyai semangat berkumpulan, bukan saya tapi kita, ya, bukan saya tapi kita, together. Dan kita perlu bersaing secara sihat dan mesti menjadi yang terbaik hari-hari, tiap saat, ya. Jangan lupa untuk menghargai siapapun di hadapan kita, siapapun di atas kita, siapapun di bawah kita, mesti menghargai. Dan yang terakhir, pemimpin itu perlu menunjukkan contoh yang baik agar sentiasalah kita ini dijadikan sebagai contoh. Terima kasih sekali lagi Dr. Mahinda atas perkongsian itu tadi. Jadi kita yakin dan percaya perkongsian tentang leadership tadi, Pyramid of Success, akan menjadi pemacu, motivasi dan inspirasi kepada kita sebagai warga pendidik agar terus mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi anak didik sekarang dan juga masa akan datang. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan sesi kita pada petang yang berbahagia ini. Nampaknya
Cikgu Harliana pun tidak sama sabar ingin membuat perkongsian kita ya kepada kita semua, kepada kita rakan-rakan guru maupun juga kepada murid-murid jika ada pada petang ini. Jadi yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, sekali lagi Datuk Dr. Mahendra Singh, penyampai sesi snippets kita pada petang ini, penceramah jemputan yang tak lain tak bukan CDL ke-17 ini, Puan Harliana Muhammad Arifin. Tidak lupa juga kepada Puan LC Sharon Gilup, pegawai SIAC Plus, BPD Kota Kinabalu, merupakan penyelaras CDL Sabah. #Cikgu Mita Tabang. Para pengetua, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, juga yang sudi bersama kami, bersama kita pada petang ini di seluruh pelosok Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi, gilang rasa tidak terperi bertemu tuan-puan yang baik budi. Sekali lagi, saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator anda pada hari ini. Saya, Cikgu Muhammad Jeffrey bin Ali Basa dari Sekolah Integriti Kota Kinabalu. Kepada rakan-rakan guru yang belum mengetahui Sekolah Integriti itu apa, Sekolah Integriti itu ialah sekolah dalam penjara. Dia sama seperti Sekolah Hendra Geni yang menempatkan banduan muda ataupun pesalah juvana yang ditempatkan di Sekolah Integriti, dan disitulah saya menabur bakti kepada anak-anak didik kita yang kita bagi peluang yang kedua. Sebelum itu, sempat bertemu kembali dalam sesi CDL siri ke-17. Ya, baik tuan-tuan dan puan, sesi CDL ini merupakan satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online season. Jadi, saya bacakan ya, seperti yang di paparan ini, objektif CDL ini merupakan satu perkongsian ilmu dan juga kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan serta membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi sebelum kita meneruskan ceramah Cikgu Harliana, saya minta peserta-peserta yang ada dalam ini perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Boleh layari seperti alamat yang tertera di hadapan anda, dan anda boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit iaitu pada pukul 3 hingga 4.30 petang. Perkongsian secara hands-on dan sijil turut diberikan ya, disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. #Cikgu Mita Tabang. Ya kan? Untuk makluman semua, #Cikgu Mita Tabang membawa maksud cikgu bantu cikgu. Kalau kita tahu ya, ada satu suku kaum suluk di Sabah ini, kata dasar tolong itu ialah tabang. Ya, tabang, tabangi, maktabang, tolong aku, menolong. Jadi itu diambil ya, salah satu suku, bahasa suku kaum itu diambil untuk #Mita Tabang ini. Bermaksud cikgu bantu cikgu, yang mana perkataan Mita Tabang itu sendiri berasal daripada perkataan dalam bahasa suku kaum etnik yang terdapat di negeri Sabah ini, yang juga membawa maksud saling bantu membantu. Jadi kita sebagai guru-guru ini bantu membantu, pengetua bantu guru bantu murid, kita sama guru bantu guru. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan dan juga para pendidik sekalian, penceramah bagi CDL hands-on pada kali ini ialah Cikgu, saya perkenalkan ya, Cikgu Harliana binti Muhammad Arifin yang kita sama-sama saksikan di paparan skrin ya. Lembut orangnya ya, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Shah, merupakan guru cemerlang bahasa Melayu. Jadi tidak rugilah kita jemput beliau untuk menyampaikan ceramah berkongsi kepada kita khasnya guru-guru di PPD Kota Kinabalu ni, di Sabah maupun di Malaysia ni. Jadi Puan Harliana binti Muhammad Arifin ini berasal dari Selangor, telah mula berkhidmat di negeri Sabah sejak tahun 2003 hingga kini. 2003, 2013, 2023, 20 tahun. Ya, dan berpengalaman mengajar mata pelajaran bahasa Melayu selama 23 tahun, berkelulusan ijazah sarjana muda sastra dengan kepujian dan diploma pendidikan dari Universiti Malaya tahun 1999 dan 2000. Beliau merupakan guru cemerlang bahasa Melayu, aktif memberi sumbangan sebagai penceramah program Bengkel Kecemerlangan Bahasa Melayu, jurulatih utama Bahasa Melayu KSSM Daerah Kota Kinabalu, ahli kumpulan pemikir Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,
ahli pasukan task force Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Kami sama-sama merupakan ahli task force penggubal juga soalan di PPD Kota Kinabalu. Beliau juga merupakan panel penulis modul OASIS Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Kami juga bersama-sama menghasilkan modul OASIS ini. Beliau juga merupakan panel penulis modul Monotos Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan juga beliau merupakan ahli munshi Dewan Bahasa. Hebat kan? Kalau kita di Dewan ni, saya suruh semua kita tepuk tangan penceramah kita pada petang ni. Baik. Beliau juga pernah mendapat beberapa anugerah seperti Anugerah Khas Pendidikan Inovasi, Pendidikan PDPR 2022, Sempena Hari Guru Peringkat Sekolah, menerima anugerah emas Seminar Kajian Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, penerima anugerah persembahan video terbaik Seminar Kajian Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu pada tahun 2021, penerima anugerah pencapaian GPMP terbaik SPM 2021 Bahasa Melayu, penerima anugerah pencapaian GPMP terbaik SPM 2020, dan layak menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2007 dan 2014. Hebat. Jadi sebelum itu, rakan-rakan guru sekalian, sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh mengajukan soalan secara terus sekiranya terdapat kemusykilan ya. Jadi baiklah, tanpa membuang masa, dipersilakan Cikgu Harliana Muhammad Arifin untuk menyampaikan perkongsian pada petang ini. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih moderator pada petang ini, Cikgu Muhammad Jeffrey Ali, ahli bahasa. Okay. Seterusnya yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, Datuk Dr. Mahinda, tidak dilupakan Puan LC, penyelaras program CDL, Cik Angela, seterusnya para pengetua, penolong kanan, guru-guru, seterusnya anak-anak pelajar lah sekiranya ada bersama kita pada petang ini. Okey, baiklah, saya kongsikan bahan sebentar. Okey, salam Sabah hebat. Okey, sepakat Sabah hebat. Salam PPD Day to Change. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi pada petang ini saya akan kongsikanlah dan berfokus kepada tata bahasa, terutamanya untuk soalan bahagian A yang dapat kita kongsikan hari ini, insya-Allah soalan 1 hingga 3 lah. Kalau sempat saya sentuh jugalah soalan 4 dan 5. Okey, jadi berdasarkan analisis soalan SPM kertas 2, okey, jadi kita lihatlah sebagai persediaan untuk SPM 2022. Okey, kita lihat analisis SPM 2021. Okey, untuk soalan bahagian A, soalan 1 yang telah dikemukakan dalam soalan SPM, yang pertama kata kerja transitif aktif. Okey, untuk soalan SPM kali kedua, yang ini untuk calon yang kena COVID pada tahun 2021, kata ganda berentak. Okey, dan untuk calon ulangan menambah imbuhan kepada kata dasar. Okey, seterusnya untuk soalan kedua, soalan sintaksis yang telah dikemukakan dalam soalan SPM, pola ayat dasar, memisahkan ayat majmuk kepada ayat tunggal dan juga ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, jadi kita lihat pula di SKP tata bahasa untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, sebenarnya kalau kita lihat di SKP, morfologi dan bahagian morfologi dan sintaksis tu hampir sama yang perlu kita ajarkan kepada pelajar lah. Jadi saya telah menggunakan warna merah untuk tajuk yang telah keluar dalam SPM. Okey, jadi kita lihatlah yang belum, kata tunggal dan kata majmuk, jadi sama juga untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kata terbitan dia luaslah, yang tadi tu baru 1 yang menambahkan imbuhan kepada kata dasar kan. Yang mungkin boleh juga keluar lagi lah kalau dia berfokus kepada imbuhan mengikut golongan kata. Okey, akronim, kata nama, okey, kata adjektif dan kata tugas. Okey, jadi kata tugas ni ada banyak. Okey, kata pemeri, kata bantu, kata seru. Jadi ada banyaklah kata tugas. Okey, seterusnya untuk aspek sintaksis. Okey, kalau kita lihat yang berwarna merah tu sama yang telah keluar dalam SPM.
Jadi yang belum fokus kepada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, seterusnya ayat tunggal susunan biasa dan ayat susunan sonsang. Okey, seterusnya lagi ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Ini semuanya yang belum ditanyakan dalam soalan SPM. Okey, jadi saya juga telah membuat analisis berdasarkan soalan percubaan SPM 2022. Okey, jadi mengikut negeri lah saya ambil setakat ni 14. Okey, kita lihat soalan yang dijangkakan oleh negeri-negeri ya. Untuk yang pertama, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, soalan morfologinya kata hubung. Okey, jadi pelajar perlu mengenal pasti 4 kata hubung. Okey, untuk negeri Terengganu 4 kata bantu. Okey, Kelantan 4 kata adjektif. Okey, Kedah 3 kata adjektif. Untuk sekolah berasrama penuh 4 kata nama terbitan. Seterusnya Johor ada 2 set set 1 4 kata majmuk dan Negeri Sembilan 4 kata bantu. Jadi kalau kita lihat 7 negeri ni kita boleh nampaklah kata adjektif ada 2 negeri yang menjangkakan dan kata bantu ada 2 juga. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, Pulau Pinang set 1 kata hubung. Okey, Pulau Pinang set 2 2 kata penekan dan 2 kata saya tak dan 2 kata penguat. Kata penguat. Okey, jadi Kata dia ada penguat. kaitan juga dengan apa tu kata adjektif. Okey, Pahang 4 kata adjektif, Perak set 1 kata majmuk mantap. Okey, Perak set 2 kata adjektif perasaan dan Johor set 2 kata majmuk. Dan Sabah, Kota Kinabalu lah, saya ambil Sabah, Kota Kinabalu, iaitu pasukan task force buat kata adjektif. Okay, jadi kalau kita lihat analisis tadi agak banyak kata adjektif lah. Kita pun tak tahu apa yang akan keluar untuk SPM 2022. Okey, jadi pada hari ini saya akan kongsikan sebahagian daripada intervensi yang saya buat untuk membantu pelajar menguasai tata bahasa, iaitu saya dah bentang kajian tindakan ini pada tahun lepas di Sekolah Menengah Perempuan Likas, iaitu Morsin. Jadi saya akan kongsi sedikitlah petang ini Morsin secara tidak langsung dalam perkongsian petang ini. Okey, sebelum itu kita lihat soalan 2. Okey, untuk soalan 2, sintaksis untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ayat susunan biasa tukar kepada ayat sungsang. Okey, Terengganu membina ayat tanya. Okey, untuk Kelantan menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Okey, Kedah ayat susunan biasa tukar kepada ayat sungsang. Sekolah berasrama penuh SBP ayat aktif tukar kepada ayat pasif. Okay, walaupun dah keluar dalam ulangan, tapi ulangan calon tidak ramai, jadi tak mustahil jugalah. Dan untuk ayat aktif pasif ni dia tak semestinya ayat aktif tukar kepada ayat pasif. Boleh juga soalan ayat pasif tukar kepada ayat aktif. Okay. Seterusnya Johor set 1 ayat susunan biasa kepada ayat sungsang. Negeri Sembilan ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi kalau kita lihat 7 negeri ni, ayat susunan sonsang ada 3 negeri dan ayat aktif pasif ada 2. Okey, seterusnya Pulau Pinang set 1 mengenal pasti subjek dan predikat. Okey, Pulau Pinang set 2 membina ayat tanya. Okey, ada yang kedua sudah ayat tanya. Pahang ayat susunan biasa kepada ayat susunan sonsang. Okey, Perak set 1 ayat aktif kepada ayat pasif. Perak set 2 membina ayat perintah. Johor set 2 ayat susunan biasa kepada ayat sungsang dan Sabah ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi secara keseluruhannya kita boleh lihatlah banyak negeri yang menjangkakan ayat susunan biasa kepada ayat susunan sungsang dan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, jadi ini merupakan contoh soal. Saya ambil soalan percubaan negeri Kelantan. Okey, jadi soalan ini meminta calon untuk menyenaraikan 4 kata adjektif dan seterusnya membina ayat sendirilah. Okey. Jadi saya rasa kalau cikgu-cikgu mesti boleh nampak tu. Okey, Cikgu Jeffrey boleh tak kita minta mungkin guru-guru atau pelajar yang
ada bersama pada petang ini, bolehkah senaraikan 4 jawapan sebelum saya kongsikan? Coba, mari Jeffrey kita sebut mana tanya. tahu ada yang jawab. Kalau tak nak sebut pun boleh ni lah, boleh type. Boleh type. Nanti saya boleh Betul. baca. Adakah kata adjektif? Kata sifat tu ya. Awas. Kalau tidak kita sebutlah nama kan Cikgu Jeffrey? Betul. Mana kita nampak ni nanti. Boleh? Adakah yang memberi jawapan? Siapa ni? Ali cikgu ke cikgu Ray Chezel ke apakah? Murid ke cikgu ni? Ataupun Amrina? Saya main nampak ni. Tu ada Nur Jaida jawab. Dia kata mudah. Lembut. Okey. Baik. Bagus. Cikgu Okey, rasa bagus. Naja Ihani pelajar ni. Okey. Cikgu Salji baik, kecil, tua. Itu memang orang pakar tu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Saji dan pelajar. Okey, jadi ini sebahagian lah daripada saya punya Morsin 2 intervensi. Jadi kita semua maklum kata adjektif ialah kata sifat. Okey, jadi tata bahasa ni biasanya macam pelajar walaupun dia dah belajar dari sekolah rendah, sebenarnya tata bahasa ni memang ialah peraturan kan. Dalam bahasa kita bukan saja belajar dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, semua bahasa ada peraturan sendiri. Okey, jadi kenapa pelajar tidak ingat? Sebab pelajar dia tidak ambil berat berkaitan tata bahasa. Sebab itulah kesalahan yang berulang akan berlaku semasa mereka menjawab soalan. Okey, jadi untuk mengingatkan pelajar, kadang-kadang bila kita tanya dia akan jawab jawapan paling mudah, lupalah. Betul tak Cikgu Jeffrey? Jadi saya gunakan Morsin ni, maksudnya saya cuba mempermudahlah, maksudnya pelajar macam mana dia nak ingat. Okey, 3 golongan kata. Okey, jadi yang pertama saya kata kita boleh kenal golongan kata tu melalui nama dia. Okay, contoh nama dengan fungsi. Okey, contohlah kalau kita ada 3 golongan kata kan, kata nama, kata kerja, kata adjektif. Jadi daripada nama dia, jadi kita tahu kata nama fungsi dia apa? Untuk menamakan sesuatu. Okey, kalau kata kerja, kita tahu dia punya fungsi untuk menunjukkan perbuatan. Okey, jadi kata adjektif kita tahu dia menunjukkan sifat. Jadi itu salah satulah cara saya jelaskan kepada pelajar untuk ingat golongan kata melalui nama dan fungsi. Okey, jadi seterusnya kata adjektif ada 9 jenis. Okey, jadi apabila nak jawab soalan kata adjektif, kalau pelajar ingat 9 jenis ni, jadi dia boleh tentukan okey, jawapan yang dia pilih tu betul atau tidak. Sebab pernah saya buat latihan dengan pelajar saya lah, kelas yang keempat. Jadi kata banyak tu, dia kata itu ialah kata adjektif. Sedangkan banyak tu ialah kata bilangan. Jadi sebab itu saya ingatkan dia, okey, saya ubah suai ya. Ini sebenarnya inovasi daripada pelajar saya yang bernama Aliyah. 2 Aliyah. Dia buat formula sebenarnya. P kuasa 2 tambah W kuasa 2 sama dengan jus BC. Jadi saya ubah sedikitlah. P2, W2, jus BC. Ini ialah akronim ataupun cara lah untuk mengingat 9 jenis kata adjektif. Okey, jadi P kuasa 2 tu kita boleh nampak lah. P yang pertama kata indera. Okey, seterusnya P yang kedua perasaan. Okey, W yang pertama warna, W yang kedua waktu, okey, J tu jarak, U ukuran, S sifat, B bentuk dan C cara. Okay, jadi kalau saya bila buat latihan kata adjektif dengan pelajar, saya akan ingatkan ini. Okay, ingat balik. PW, P2, W2, jus BC. Jadi dia akan ingat. Okay, saya kata kalau perkataan tu kamu dah pilih, cuba tengok. Dia masuk dekat yang mana satu? 9 jenis. Kalau dia boleh masuk dekat panca indera, maksudnya betul lah itu ialah kata adjektif. Okey, jadi ini saya kongsilah contoh kata. Kadang-kadang kalau pelajar ni sebenarnya dia dah belajar tapi dia selalu lupa, jadi balik-baliklah. Okey, untuk guru-guru, kalau saya gunakan Morsin ni, bila saya ajar, sebab kita akan ajar satu kata setiap kali kita mengajar, jadi saya akan gunakan Morsin. Kalau tingkatan 4, okey, contohlah saya terangkan dulu tentang kata adjektif, kemudian kita akan buat latihan kata adjektif. Jadi begitulah. Jadi Morsin saya ni dia merangkumi semua aspek tata bahasa tu lah. Sebab itu saya namakan dia Morsin. Mor tu Morsin, Mor tu morfologi, Sin tu sintaksis. Jadi dia sebenarnya satu set nota ringkas supaya untuk memudahkan pelajar.
Okey, jadi kita boleh lihatlah untuk kata adjektif panca indera. Jadi kalau untuk rasa sedap, manis, masam, contohlah kita nak ingatkan pelajar balik kan. Untuk yang lihat, untuk melihat cantik, hodoh, tampan. Okey, untuk yang kita dengar bising, merdu dan serak. Okey, untuk bau, harum, busuk, ini contoh ringkas lah sebab kalau kita suruh pelajar kita baca tata bahasa dewan, dia memang tak baca lah kan. Jadi bila kita tunjukkan nota yang ringkas begini, jadi dia lebih mudah untuk ingat. Okey, untuk sentuh, halus dan kasar. Jadi ini contoh kata adjektif perasaan. Sebab tadi tu ada negeri yang jangkakan soalan dia kata adjektif perasaan. Okey. Satu lagi kadang-kadang kita saya sambil tu saya ingatkan jugalah pelajar sebab kata adjektif bila kita ajar kata adjektif kita sentuh juga dengan soalan penyuntingan. Contohnya selalunya kesilapan pelajar apabila yang berkaitan dengan kata adjektif perasaan ni dia penggunaan kata sendi yang akan tu kan. Dia selalu cintakan. Sedangkan kita perlu dia rindu akan ibunya. Jadi itu selalulah pelajar buat silap kan penggunaan kalau dalam penyuntingan lah. Okey, jadi kita boleh lihatlah yang berkaitan dengan perasaan, itu ialah kata adjektif perasaan. Seterusnya selalunya kata adjektif ni juga kita kaitkan juga dengan kata penguat. Dia kalau membentuk frasa adjektif, dia mesti dikaitkan dengan kata penguat. Kalau kita nak sentuh kesalahan kata adjektif dengan kata penguat, selalunya ialah kesalahan kata penguat hadapan dengan kata penguat belakang yang digunakan secara serentak. Itu sebenarnya salah satu kesalahan yang biasa kita jumpa dalam soalan penyuntingan. Okey, jadi untuk kata adjektif warna, kita tahulah semua jenis warna itu ialah kata adjektif warna. Okey, kalau waktu, contoh ini pelajar tak boleh bezakan. Baru tadi di kelas pelajar saya tanya, cikgu apa beza baharu dengan baru? Jadi untuk kata adjektif ialah baharu. Okey, baru tu ialah kata bantu. Okey, kemudian lama lah ini untuk menunjukkan kata adjektif waktu. Okey, seterusnya ini yang tadi kan kita just busy, jadi saya susun pun ikut. J, jarak, contoh jauh dekat, ukuran, panjang, pendek, sifat. Biasanya sifat ni lebih mudah kita nak bagi tahu pelajar sebab dia berkaitan dengan perwatakan. Kalau dia baca novel, sifat watak tu, itulah kata adjektif sifat. Okey, bentuk, bulat, bujur, cara, cepat dan lambat. Okey, jadi set nota ni lah salah sebahagian yang ada dalam Morsin untuk saya jelaskan berkaitan dengan kata adjektif. Jadi apabila kita dah jelaskan contoh begini kan kata adjektif, jadi mudahlah untuk pelajar jawab. Jadi ini betul lah jawapan siapa yang bagi jawapan tadi. Baik, okey, secara tidak langsung kita ingatkan juga pelajar. Sebab dah nak dekat peperiksaan ni, apabila jawab soalan morfologi, mesti senaraikan dulu. Ada dua cara lah, sama ada pelajar nak senaraikan dulu perkataan ni, kemudian dia bina ayat di bawah. Ataupun dia tulis perkataan kemudian baru dibina ayat di sebelah. Okey, kita ingatkan pelajar jangan terus bina ayat sebab nanti pelajar akan hilang markah menyenaraikan perkataan tu. Jadi sebab arahan senaraikan dan bina ayat. Jadi ini jawapan tadi ya. Okey, kita lihat contoh ayat. Jadi saya ambil bukan semualah sebab dia nak 4 ayat saja kan. Okey, kita ingatkan juga pelajar untuk jawab soalan morfologi, pastikan ayat gramatis. Okey, ayat mesti bermula dengan huruf besar dan diakhiri dengan noktah. Sebab kalau pelajar tak buat, maksudnya dia buat ayat, huruf mula tak huruf besar, tidak diakhiri dengan noktah, itu bukan ayat. Itu jadi klausa. Okey, jadi murid yang baik selalu dipuji oleh guru. Kita kalau boleh bagi pelajar buat ayat, janganlah terlalu ringkas kan. Dia panjang sedikit lah. Okay, bilik kecil itu lebih mudah dibersihkan. Dan ayat dia mesti jelaslah subjek predikat dia kan, dan perkataan itu menjelaskan maksud. Okey, kakak suka berkelah kerana dapat menikmati pemandangan yang indah. Kalau boleh buat ayat majmuk lagi baguslah kan. Okay, dan yang keempat, ibu menghadiahkan patung yang lembut kepada adik. Okey, itu untuk soalan morfologi. Okey, sebab tadi banyak kan beberapa negeri jangkakan kata adjektif. Sebab itulah saya bagi contoh kata adjektif. Okey, seterusnya kita lihat kalau negeri Terengganu kata bantu. Okey. Untuk kata bantu ni ialah kalau di peringkat yang lebih tinggi macam sebab saya pernah mengajar tingkatan 6, kata bantu ni kita lihat pula pecahan dia.
kata bantu aspek dengan kata bantu ragam. Okey, cuba kita lihat. Bolehkah? Ada yang dapat jawapan macam tadi? Kata bantu. Kalau kata Boleh. bantu aspek tu dia berkaitan dengan masa. Kalau kata bantu ragam dia berkaitan dengan perasaan. Okey, dan kalau saya ajar pelajar, saya selalu cakap, okey, kalau kata penguat, dia akan hadir bersama kata adjektif untuk membentuk frasa adjektif. Kalau kata bantu ni, dia sebenarnya boleh selain kata kerja, tapi dia dekat dengan kata kerja, kata bantu ni. Okey, ada mungkin pelajar sini yang boleh jawab? Ada seorang Cikgu dia jawab Jizri, sudah. kalau ada, okey. Ada Jawapan dia? seorang jawab sudah, masih mahu tu Najaiha. Harus. Okey. Ya. Bagus Najaiha. Memang dia dah ingat lah kata bantu kan? Okey, jadi kata bantu sebenarnya merupakan salah satu daripada kata prafrasa. Okey, kata yang hadir sebelum frasa. Okey, kalau kita lihat semua kata ni memang dekat. Dia memang berkait. Kalau kata pemeri, kita selalu guna macam ialah selepas dia kata nama. Tapi kalau pelajar saya lah sampai nak ada SPM ni masih lagi dia tak ada subjek. Ialah dapat terus. Itu kalau dalam karangan. Kemudian kalau dia menjawab soalan pemahaman pun. Sebab itu kita tak galakkan sebenarnya rangkai kata ni ialah, maksudnya dia nak bagi maksud kan. Okey, maksud rangkai kata ini ialah apa begitu. Sebenarnya lebih baik pelajar buat ayat rangkai kata bumi terang, bukan, rangkai kata bumi terang bermaksud. Itu lebih selamat. Sebab kalau dia guna kata pemeri, kalau ialah bukan kata nama, dia akan jadi salah lah, tak gramatis. Okey, jadi betul jawapan tadi. Kita boleh lihat kata bantu, sudah, mahu, akan, telah, belum, harus dan hendak. Ini saya tak pecah lah aspek dengan ragam. Yang penting pelajar tahu, okey ni kata bantu. Okey, kata penguat pun untuk terperinci saya terangkan kata penguat hadapan, belakang kalau dalam kelas kan. Tapi dalam nota ni saya ringkaskan terus dia bagi contoh. Okey, amat, sungguh, sekali, paling. Kalau kata penguat bebas, dia boleh hadir bersama kata penguat belakang. Tapi kata penguat hadapan dia memang tak boleh hadir serentak. Itu memang salah lah dari segi tata bahasa. Kalau kita lihat soalan penyuntingan. Okey, ini jawapan tadi. Sudah, masih, telah, mahu, harus. Jadi kalau dia minta 4, kita bagi 4 je lah. Biasanya mungkin jawapan saya rasa lebih lah daripada 4. Okey. Ini soalan Terengganu. Okey. Seterusnya, okey, ada juga kata majmuk tadi kan yang menjangkakan soalan morfologi kata majmuk. Okey, jadi kita ingatkan juga belajarlah. Kata majmuk ni sebab dia ada 2 jenis. Ada yang dieja rapat, kata majmuk mantap. Ada yang dieja jarak, rangkai kata bebas. Kemudian kata majmuk ni juga ada istilah khusus. Dia mengikut bidang tertentu dan juga maksud kiasan. Jadi yang ini paling senang. Semua simpulan bahasa tu ialah kata majmuk maksud kiasan. Jadi ini contoh. Ini pelajar kena ingat. Yang ini saya tak bagilah akronim. Saya ingat Cikgu Charudin dia ada buat tu. Dia mungkin ada lagu tu untuk pelajar ingat yang kata majmuk mantap ni yang dieja rapat. Antara bangsa, jawatan kuasa, olahraga, beritahu, kaki tangan, matahari, bumi putra, kerjasama dengan setiausaha. Jadi ini memang kalau dalam penyuntingan dieja jarak, memang salah lah. Sebab ini mantap yang mesti dieja rapat. Okey, ini pun kata majmuk mantap lagi. Sukarela, tanggungjawab, warga negara, pesuruhjaya, tanda tangan dan suruhanjaya. Jadi pelajar kena ingatlah. Jadi apabila jawab soalan ni kita kena ingatkan balik-balik. Kadang-kadang soalan tu kita boleh juga buat. Kadang-kadang soalan tu dalam tu jawapan semua kata majmuk mantap. Ataupun ada 2 sekali, yang mantap dengan tak mantap. Seterusnya ini ialah kata majmuk rangkai kata bebas yang dieja jarak. Kadang-kadang saya terkilan jugalah. Contohlah perkataan tengah hari. Masih sampai hari ni saya tengok kadang-kadang iklan, poster masih tengah hari dieja rapat dan 1H. Itulah. Yalah kita cikgu bahasa Melayu ni sensitif kan tengok kesalahan tu tak nampak. Bandaraya. Bandaraya nama khas dia boleh rapat tapi kalau yang kata nama tu kita jarakkan lah. Okey, kapal terbang ni senang lah. Okey, kata majmuk rangkai
kata bebas, ini lebih kepada jawatan lah. Perdana Menteri, Duta Besar, Raja Muda, Ketua Menteri, penolong pendaftar. Kita kena ingatkan pelajar juga. Okey, kata majmuk ni, pelajar tanya saya, okey cikgu apa kata majmuk? Kata majmuk tu apabila dua perkataan kita rangkaikan dia akan membentuk satu makna baru. Itu ialah kata majmuk. Dia tak sama dengan frasa. Sebab frasa ni dia inti. Ada inti dia kata nama, dia akan jadi frasa nama. Kalau inti dia kata adjektif, dia hadir bersama kata penguat, dia akan jadi frasa adjektif. Jadi kita kena jelaskan jugalah dengan pelajar beza kata majmuk dengan frasa. Okey, jadi ini yang maksud kiasan tadi, semua simpulan bahasa. Kaki ayam, buah hati, anak emas, makan angin. Okey, istilah khusus ni dia ikut bidang lah, macam kalau matematik, segitiga ni kita tahu dia matematik. Okey, kalau Lucina ni mungkin lebih kepada sains. Mata pelajaran pendidikan. Okey, atur cara dia tengok konteks jugalah kan, dia majlis kan. Okey, kanta tangan dia lebih kepada sains. Jadi itu ialah istilah khusus yang digunakan mengikut bidang. Okey, satu lagi ayat majmuk. Okey, jadi sebenarnya soalan tadi kata hubung. Okey, jadi cara saya untuk saya ingatkan pelajar macam mana dia nak ingat kata hubung melalui ayat majmuk. Okey, jadi kita tahu ayat majmuk ada 3 jenis. Okey, jadi ayat majmuk pancangan, ayat majmuk gabungan dan campuran. Okey, campuran ni sebab dia campur mana-mana kan. Jadi kita letaklah dia punya kata hubung. Jadi kalau saya nak ingatkan pelajar macam mana nak ingat kata hubung, ingat ayat majmuk. Okay, jadi kalau ayat majmuk relatif, kata hubung dia satu saja, satu-satunya, iaitu yang. Okey, kalau ayat majmuk komplement ada 2 kata hubung, iaitu bahwa dengan untuk. Kemudian kita kena ingatkan juga untuk ni dia boleh jadi kata hubung untuk ayat majmuk panjang komplement, dia boleh juga jadi kata sendi. Okey, untuk gabungan dan, tetapi, lalu, sambil, ada banyak lagi lah untuk gabungan. Ni yang biasa digunakan. Okey, ayat majmuk gabungan ni paling senang kita nak ingatkan apabila kita gabungkan ayat yang dia sama, ada subjek dia sama atau predikat dia sama. Itu ayat gabungan. Okey, kalau keterangan dia ada banyak. Okey, kerana, supaya, agar. Okey, kerana macam saya kata tadi, apabila kita mengajar ayat majmuk ni, kita boleh juga sentuh penyuntingan. Okey, kalau contohlah biasanya kesalahan kalau penyuntingan ayat majmuk keterangan. Contoh ya, macam supaya dengan agar. Kata hubung ni dia membawa maksud yang sama. Jadi kita kena guna salah satu. Dan selalu kalau kita dengar lah, kalau di media kan, jika sekiranya. Sedangkan kita perlu guna salah satu saja. Dia sama maksud tu. Sama juga dengan demi untuk. Itu kesalahan lewah lah. Jadi dia kena salah satu saja kata hubung tu kita gunakan apabila kita membentuk ayat majmuk. Okey, jadi sekarang kita lihat pula ayat kita itu tadi setakat yang ini kata hubung sebenarnya. Jadi saya sentuhlah yang banyak dijangkakan oleh negeri tadi, kata adjektif, kata bantu, kata majmuk dengan kata hubung. Okey, ini ialah aspek morfologi. Okey, jadi sekarang kita cuba lihat aspek sintaksis pula. Okey, untuk soalan yang kedua, ini soalan ayat susunan biasa ditukar kepada ayat susunan sonsang. Okey, yang ini dia ada cara juga. Kalau saya bagi tahu pelajar, cara paling mudah kita gunakan sonsang penuh. Jadi kita tengok formula dia. Okey, jadi kita tahu ayat tunggal susunan biasa, subjek tambah predikat. Saya suka kalau nak ajar senang macam belajar matematik jugalah, subjek tambah predikat. Jadi kalau ayat sonsang dia terbaliklah, predikat di depan, subjek di belakang. Okey, itu untuk sonsang penuh. Kalau sonsang separa dia ada formula dia. Okey, kita tengok hari ini. Okey, jadi untuk sonsang separa kita buat guna macam matematik juga. 2 tambah 3 tambah 1, dia ada pilihan ni. 2 tambah 1 tambah 3, 3 tambah 1 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 1. Okey, jadi lepas saya terangkan formula ni, nanti kita minta Cikgu Jeffrey siapa-siapa jawab, kita tengok mana satu formula yang dia gunalah. Okey, kita lihat contoh. Okey, ayat susunan biasa,
dia membeli buku di kedai itu. Jadi kita pecahkan ayat itu, dia tu satu, untuk subjek tu kan, predikat tu dia pecah kepada dua. Membeli buku dengan di kedai itu. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 ayat susunan biasa. Okey, ayat susunan sonsang, dia boleh 2 tambah 3 tambah 1 jadi membeli di depan. Membeli buku di kedai itu dia. Okey, ini satu, formula yang satu, yang pertama. Okey, yang kedua, 2 tambah 1 tambah 3. Okay, jadi membeli buku dia di tengah. Membeli buku dia di kedai itu. Okay. Kemudian formula yang ketiga, 3 tambah 1 tambah 2. Okey, di kedai itu dia membeli buku. Okey. Okey, jadi sekarang cuba kita tengok balik soalan. Mungkin kita boleh tanyalah kan, kalau dia malu kita minta dia jawab kat ni lah, dekat ruang sembang tu. Okey, Siapa yang boleh? boleh Siapa jawab? yang nak cuba ayat pertama? Ya. Nazaiha juga kan? Nazaiha, teruskan. Ke Cikgu Salji. Cikgu Saji mestilah betul tu. Kita minta student lah mungkin kalau ada murid. Minggu Betul. depan diam dah. Oh, ini soalan ni macam senang je ni. Bahasa merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian manusia. Kalau nak jawab songsang penuh, paling senang lah. Siapa nak cuba? Nazaiha jawab, merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian semanusia bahasa. Bagus, betul. Selalu bunyi dia macam pelik kan, tapi sebenarnya ayat songsang penuh ni memang begitulah. Pelajar saya kalau saya ajar mesti dia rasa macam betul kan ni. Memang begitulah kalau ayat songsang penuh, sebab kita ikut dia punya tu kan, susunan tu. Okey, seterusnya yang kedua ada yang nak cuba? Mungkin dua lah, yang ketiga kita tengok jawapan terus. Ya. Peranan bahasa Melayu membolehkan pelajar menguasai berbagai bidang ilmu. Buat songsang penuh lah. Oh, ada yang jawab sudah? Membolehkan pelajar? Ada. Dalam kehidupan saya manusia, bukan. Dalam kehidupan saya manusia merupakan elemen terpenting bahasa. Itu jawapan kedua lah. Oh, okey. Nanti kita tengok pilihan jawapan. Okey, kita lihat yang pertama. Dia ada 3 jawapan. Okey, merupakan tadi jawapan siapa? Najiha. Merupakan elemen terpenting dalam kehidupan seharian manusia, bahasa. Okey, ini songsang penuh. Okey, dalam kehidupan seharian manusia, bahasa merupakan elemen terpenting. Ini salah satu formula tadilah. Okey, kemudian merupakan elemen terpenting bahasa dalam kehidupan seharian manusia. Betul tak cikgu dia beri jawapan ni? Macam ada tadi kan? Ya, ada. Ikut formula tu. Ada kan? Jawab tadi. Okey. Jadi untuk yang kedua, ini dia songsang penuh saja ni. Membolehkan pelajar menguasai, dia membolehkan pelajar menguasai pelbagai bidang ilmu peranan bahasa Melayu. Betul lah, ni songsang penuh tadi. Okey, untuk yang ketiga dia ada 2 jawapan. Dapat membantu pelajar bersaing pada peringkat yang lebih tinggi, kebolehan pelajar menguasai bahasa Melayu. Okey, dan yang terakhir, pada peringkat yang lebih tinggi, kebolehan pelajar menguasai bahasa dapat membantu pelajar bersaing. Okey. Cikgu kena ingatkan juga cikgu, untuk soalan sintaksis, ingatkan pelajar jangan dia tinggalkan perkataan ataupun dia pergi tambah perkataan lain. Jadi kalau boleh kita gunakan perkataan yang ada dalam soalan itu saja. Sebab untuk soalan sintaksis dia tak ada satu markah. Kalau dia sayanglah kerana satu soalan mungkin tertinggal, dia boleh jadi kosong markah. Okey, seterusnya itu tadi ayat songsang. Sebab kita lihat ayat susunan songsang tu banyak yang dijangkakan untuk keluar dalam SPM. Okey, seterusnya ayat aktif, ayat pasif. Walaupun dah keluar dalam SPM ulangan, tapi ada juga negeri yang menjangkakan. Seperti yang saya cakap tadi, boleh juga ayat pasif tukar kepada ayat aktif. Jadi saya kongsikanlah, ini sebenarnya rumus. Ini saya dah pernah bentang kajian tindakan juga, dan saya buat yang ini, saya buat PBL bersama pelajar saya lah. Dia jadi penanda buku supaya pelajar ingat rumus tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, jadi saya suka guna rumus macam matematik sebab saya pun selalu ingatkan pelajar sebenarnya bahasa ni terutamanya tata bahasa lah. Dia macam matematik juga. Kalau kita nak mahir, kita kena buat latihan selalu. Tata bahasa. Karangan pun begitu juga. Kalau kita jarang mengarang, mestilah karangan kita tak bagus kan, dari segi uraian mungkin, dari segi kesalahan tata bahasa juga.
Okey, jadi untuk rumus ayat aktif, sebelum tu kita kena jelaskanlah kalau ayat aktif kita akan bermula dengan kata ganti nama diri. Okey, pelaku. Okey, diikuti dengan kata kerja transitif, objek dan juga kalau ada kata tunjuklah. Dan apabila kita tukar kepada ayat pasif dia mesti bermula dengan objek. Sebab kita, kalau dulu-dulu kita panggil ayat pasif ni ayat kena buat. Okey, kalau ayat aktif ni saya ingat masa belajar di sekolah dulu ayat membuat. Maksudnya ada orang yang melakukan. Sebab itu kita panggil dia ayat aktif. Okey, jadi yang ini selalunya pelajar silap dari segi penggunaan di dan oleh tu. Dia lupalah. Sebab kalau kita nak guna di oleh tu hanya untuk ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Contoh yang di bawah tu lah. Jadi buku dibaca oleh Ana. Kalau ayat pasif kata ganti diri pertama dan kedua, dia tak boleh guna di dan oleh. Buku itu saya baca. Okey, buku itu awak baca. Itu rumus dia lah. Dan kalau penyuntingan, biasanya kesalahan inilah yang ayat pasif kata ganti diri ketiga ni. Kita akan lihat. Nanti kita tengok bahagian penyuntingan. Okey, seterusnya. Jadi sekarang itu selesai untuk sintaksis. Sebab saya ambil dua lah. Ayat songsang dengan ayat aktif, ayat pasif tadi. Untuk jawab soalan sintaksis ni, mungkin juga soalan subjek predikat. Jadi pelajar mesti boleh kenal subjek predikat. Kalau soalan pola ayat dasar dah keluar kan. Kalau untuk soalan pola ayat dasar pun, kalau kita boleh bezakan, pelajar boleh kenal subjek dengan predikat, jadi senang je dia nak tahu ayat itu pola apa. Sebab predikat yang kalau dia bermula dengan kata kerja, kita tahulah FN tambah FK. Itu untuk ayat dasar lah. Ayat dasar dah keluar tahun lepas. Jadi kita lihat kalau ayat songsang ataupun ada juga soalan mengenal pasti subjek predikat. Jadi pelajar mesti tahu macam mana nak tentukan subjek dengan predikat. Okey, untuk soalan penyuntingan, kita tahu soalan penyuntingan ni sebenarnya gabungan. Macam kalau dulu soalan KBSM dia pisahkan kesalahan ejaan dengan imbuhan, kesalahan tata bahasa dengan istilah. Jadi kalau pelajar tidak menguasai tata bahasa, dia akan sukarlah nak jumpa kesalahan tu. Jadi kita lihat untuk soalan penyuntingan. Ini saya ambil soalan daripada Negeri Perak. Okey, boleh tak siapa ni pelajar-pelajar yang ada mungkin boleh cuba tengok soalan ni, apa kesalahan yang daripada ini dia perlu kena pasti 13 markah. Banyak ni. Cikgu Jeffrey tolong baca kalau ada yang jawab dekat tu, dekat ruangan tu. Setakat ni belum ada, cuma Cikgu Sarji mungkin bagi cadangan. Dia kata ayat songsang itu perlu dibaca dengan intonasi yang sesuai supaya ayat itu tidak pelik ataupun janggal didengar. Ya, betul tu Cikgu Sarji. Sama juga macam ayat tanya pun. Sebab bila tadi saya buat latihan dengan pelajar kan, ayat tanya, kan bila kita buat ayat tanya pada akhir ayat tanya tu kan, pelajar macam pelik bunyi dia. Kalau kita bila kita baca ayat dengan intonasi yang betul, dia kuranglah pelik dia tu. Macam mengapakah kamu tidak hadir kemarin? Ataupun bila dia mengapa di belakang tu, kamu tidak hadir kemarin mengapa? Jadi kita pertanyaan, jadi intonasi tu. Betul lah cakap seperti yang disarankan oleh Cikgu Saji tadi. Betul. Seorang sudah menjawab. Ikin jawab kebanyakan, double K. Kebanyakan. Ya, satu lagi Najiha memperkasakan kesalahan ejaan. Huruf ejaan. Baru dua. Siapa lagi? Ayu, anak-anak murid semua. Kita utamakan anak murid menjawab. Bekerja. Yes, warga negara, kata majmuk, warga negara, dieja rapat. Dan ada Cikgu Salji juga, beristirahat. Ini yang ramai pelajar confused. Beristirahat tu beristirahat ke? Betul. Kalau pelajar dia mesti nampak macam betul. Tadi pelajar yang jawab kebanyakan tu maksudnya dia nak kata kebanyakan kena ada 2K ke tu? Dia jawab kebanyakan yang salah? Ataupun dia mungkin kesalahan dia tu kebanyakan. Jadi jawapan dia kebanyakan tu kali. Kebanyakan tu betul tu. Tapi kenapa? Tapi dia jawab kebanyakan. Itulah sebab pelajar dia biasa guna kebanyakan tu dia ingatkan 2K. Betul. Okey, jadi kita lihat
Jawapan Cikgu Saji betul, beristirahat. Okey, jadi ini cikgu ingatkan pelajar lah. Mungkin ada cikgu yang ajar pelajar jawab soalan penyuntingan buat dalam kotak. Tapi kalau saya tak galakkan lah sebab saya takut masa tu. Sebab 2 Betul. jam 30 minit tu sebenarnya lama kalau dalam periksaan kan. Jadi cukuplah pelajar dia senaraikan kesalahan, kemudian dia bagi jawapan. Kesalahan dengan pembetulan. Okey, bekerja dia tak perlu ada R. Tadi ada kan yang jawab pelusuk. Ni kalau pelajar tak perasan dia kena eja O. Okey, dimanfaatkan dia kena ada imbuhan. Inilah yang saya kata tadi kan. Ayat pasif. Pelajar sebab dia biasa buat kesalahan kan. Kita ni pertama negara kita miliki ke ini yang tersilap ni? Kita ni katakan diri pertama, maksudnya soalan ni lah pula yang silap tau. Negara kita miliki dah betul dah. Betul tak? Yang tersilap tu. Ya, kalau kita ni bukan kata ganti diri ketiga. Jadi sebenarnya dah betul. Ini kesilapan pada soalan lah. Okey, memikat, memukau, memikat ini ialah kesalahan istilah. Di samping kena eja jarak. Okey, tadi ada yang jawabkan ejaan memperkasakan. Ialah adalah ni selalu pelajar buat kesilapan. Okey, dalam soalan tadi tu dengan dia kata sendi. Jadi kita mestilah guna kata pemeri adalah. Sebab adalah diikuti oleh kata sendi dengan kata adjektif. Okey. Mengambil memerlukan ini inilah kesalahan istilah. Sama juga mewah dengan lumayan. Okey, betul tadi ada yang jawab warga negara kita perlu eja rapat sebab dia kata majmuk. Mantap. Okey, dan ni kesalahan kata sendi. Di sepatutnya pada. Di tu di mana tu? Saya tak nampak kalau yang di tepi ni tu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jadi saya kongsikanlah kesalahan ejaan. Nanti kita ada soalan. Tengok ni pelajar atau guru boleh jawab ke tidak. Okey, kesalahan kata pinjaman. Kesalahan ejaan yang biasa. Okey, kalau aneh tu sepatutnya I. calon. Macam tadilah yang pelancong sama juga sepatutnya O. Pameran ini itulah kalau pelajar tu dia tahu ejaan, dia memang senanglah dia nak dapat kesan kan. Kesalahan ejaan ni, ini contoh kesalahan ejaan kata pinjaman. Okey, ini imbuhan. Ini pun kalau pelajar tak ambil berat, dia tak tahulah nak guna tanda sempang ke tak guna ke. Sepatutnya dia macam pro dengan pra, pasca tu dia tak perlu tanda sempang. Dia imbuhan kan, jadi dia kena rapat saja. Ya. Tu ada kesilapan ejaan pula tu. Okey, kecuali kalau kita nak huruf kecil, tu nak guna huruf besar, barulah kita kena guna tanda sempang. Okey, kata majmuk. Okey, untuk cikgu-cikgu, saya sebenarnya kalau untuk tata bahasa lah, memang untuk semua soalan tata bahasa tu, setakat ni saya memang fokus kepada latih to be lah, macam banyak modul yang kami gunakan untuk soalan morfologi, sintaksis supaya pelajar tu ingat. Kemudian biasanya saat akhir, sebelum peperiksaan, saya akan sediakan satu bahan yang saya panggil program Al-Jihadul Akhir, perjuangan yang terakhir. Jadi saya akan untuk yang penyuntingan ni, masih dalam proses sebenarnya. Untuk penyuntingan ni saya akan senaraikan kesalahan yang biasa. Jadi pelajar tu bila dia baca dia akan ingat, ini biasa, jadi kalau dia jumpa nanti dia boleh jawablah untuk penyuntingan. Kemudian kami biasanya sehari sebelum peperiksaan kami akan diberi sehari ataupun 2 hari sebelum. Contoh kalau hari Sabtu akan ada kelas khas bahasa Melayu dari pagi sampai tengah hari. Kemudian hari Ahad malam tu kami akan bersama pelajar lah. Mungkin pelajar ada nak tanya soalan saat akhir. Itu program di sekolah kami lah untuk setiap tahun. Untuk pelajar, untuk calon SPM bagi membantu pelajar lah dalam subjek bahasa Melayu. Ni kan ini untuk kata majmuk. Kita ingatkanlah
Yang mana perlu diajar rapat, yang perlu diajar jarak. Okay, kata bilangan. Ini kalau tak tulis tanda sempang salah lah. Sebab perkataan dengan nombor mesti ada tanda sempang untuk kita pisahkan antara huruf dengan nombor. Ini memang hukum. Ini pun kita kena ingatkan pelajar juga. Okey, ini soalan. Kesalahan tata bahasa dan istilah. Okey, cuba pelajar yang ada, cuba jawab soalan ni. Siapa jawab? Cikgu Sarji. Cikgu Sarji jawab kualiti. Cikgu Sarji rajin betul. Okey, terima kasih Cikgu Sarji. Ya, kuantiti sepatutnya kualiti. Kualiti satu. udara. Dan beberapa. Di beberapa lah. Betul. Ini pun kita kena ingatkan pelajar juga kesalahan kata tanya. Selalu pelajar guna dalam ayat nyata. Dalam karangan pun kalau pelajar saya lah kadang-kadang dia guna yang mana, di mana, dia suka sangat guna kata tanya dalam ayat nyata. Jadi saya bagi tahu kalau nak guna kata tanya tu dia kena jadikan kata ganti nama tak tentu. Dia kena gandakan lah ke mana-mana, apa-apa, begitu barulah ayat dia jadi betul. Okey, ini pun salah satu kesalahan yang selalu kita akan jumpa dalam soalan penyuntingan. Pelbagai insentif. Sebab kalau dah guna kata bilangan, tak perlulah kita nak gandakan perkataan selepasnya. Satu lagi, apa yang silap tu Profession. Ya, betul. Profession yang soalan 3 tu. Sikap profesional yang ditunjukkan oleh pegawai itu, inilah yang saya cakap tadi. Amat ni kan oleh saya, amat dikesali ke tu Cikgu Jeffrey? Amat dikesali oleh saya. Amat dikesali. Amat saya kesali. Inilah ayat pasif kata ganti diri ketiga saja yang kita boleh guna di dan oleh. Yang tak bolehlah kita guna sebab saya tu kata ganti nama diri pertama. Cikgu Siti Fatimah ni pasti kita kena tanya dia lah. Okey, jadi sekarang ni memang saya sediakan soalan. Jadi Cikgu Jeffrey sebutlah. Lepas ni kita ada banyak masa lagi, saya akan kongsi contoh morsin tu untuk yang lain lagi, untuk aspek lain selain yang saya dah kongsi tadilah. Okey, cuba siapa yang nak cuba jawab? Cikgu Siti Fatimah ke? Boleh juga tu. Betul, hebat tu. Semua rakyat mesti sayang negara tempat tumpah darahnya. Okey, kita tengoklah. Saya sediakan berapa soalan sebenarnya untuk tengok ni lah. Okey, jadi dia tertinggal perkataan kata sebab kita menggunakan kata adjektif perasaan. Jadi kita kena ada lah kata sendiri akan. Okey, semua rakyat mesti sayang akan negara tanah tempat tumpah darahnya. Okey. Okey, yang ini? Ini kesalahan kata nafi. Kata nafi pun macam kata pemeri juga. Selepas ialah dia kata nama, kata apa tu? Kata adjektif. Kalau adalah selepas dia kata adjektif dengan kata sendi. Kata nafi. Siapa boleh jawab? Selepas bukan apa sepatutnya? Ada dah jawab tidak. Siapa ni? Jawapan dia betul. Jawapan dia memang tidaklah. Dia tidak membawa beg sekolah. Jadi selepas tidak, kata kita perlu diikuti oleh kata kerja. Dengan kata adjektif. Kalau kata nafi tidak. Kalau kata nafi bukan tadi, perlu diikuti oleh frasa sendi nama ataupun frasa nama. Jadi kata nafi dengan kata pemberi dia ada peraturan. Selepas dia perlu perkataan apa yang mengikutinya lah. Okey, yang ini? Satu hari suntuk suatu dia. Satu hari suntuk dia bekerja semata-mata untuk mencari rezeki yang halal. Ni istilah ni. Satu lah kan, satu hari suntuk. Satu, ya dia tak boleh lah suatu sebab dia nak menunjukkan sepanjang hari tu. Jadi satu hari suntuk. Yang ini kesalahan tidaan lah. Tahu istilah juga ni, tidaan juga. Ada yang nampak kesalahan dia? Kalau cikgu BM mestilah boleh nampak kan. Jadi rasmi itu sepatutnya resmi. Macam peribahasa lah mengikut resmi padi tu. Okey. Yang ini?
Ini senang. Ini antara itulah saya macam kesalahan beginilah yang macam selalu pelajar buat. Yang Ya. biasa keluar dalam penyuntingan, kita ingatkan pelajar balik-balik. Sebab ni di dalam sepatutnya dia menunjukkan ruang. Jadi Wah, jawapan yang betul dalam. saja. Okey, dalam bidang seni lakonan. Okey, ini sama juga dengan ayat pasif tadi. Cikgu Siti Fatimah, bolehkah cuba jawab di ruangan tu? Saya nampak nama Cikgu Siti Fatimah aja ni. Itulah ada sudah tapi dia di dalam-dalam. Dia jawab tadi. Oh, yang tadi tu. Okey, yang ini Ini pula kayak gitu mereka makan. ada yang cuba jawab? Ada. Ya, Cikgu Fauzia, cuba jawab. Dimakan oleh mereka. Betul. Ni otai ni mestilah boleh jawab. Okey, jadi Betul. ini kita kena ingatkanlah kesalahan ayat pasif dalam penulisan karangan, dalam penyuntingan juga. Yang ini biasalah hukum DM. Pelajar kalau dia sebut dia tak ingat tu hukum DM, dia tahu balik cakap. Okey, jadi sepatutnya sos tomato. Okey. Ni satu lagi, ni yang tadi tu. Kata bantu dengan kata adjektif sepatutnya. Pro Eman sangat mahal. Okey, jawapan yang betul kalau tidak ada jawab, adakah? Ada. PB, Baharu. Ya, betul. Baharu. Okey, bagus. Jadi saya kongsikan sebelum saya pergi kepada rumusan, saya kongsikan Morsin lah dahulu. Okey, sekejap. Okey. Ini yang tadilah sebab saya susun Morsin ni dia mengikut mengikut DSKP tu. Jadi ini contoh dia lah. Sebenarnya saya masih dalam proses penambahbaikan lagi lah. Sebenarnya saya cadang nak masukkan dalam Google Site. Tapi masih belum berkesempatan lagi lah. Sebab itu saya hanya guna di kelas lah. Jadi apabila saya menjelaskan tata bahasa kepada pelajar, jadi saya gunakan Morsin ni lah. Sebab apabila kita buat macam nota begini, jadi pelajar mungkin lebih mudah ingat daripada kita suruh dia baca macam nota tata bahasa dewan, memang dia tak faham lah begitu kan. Jadi saya tunjuk contoh dari awal lah. Okey, jadi ini saya punya modul Morsin tu, morfologi sintaksis. Saya akan terangkanlah pelajar dia kena tahu apa yang perlu dia belajar kalau tingkatan 4 sepanjang tingkatan 4 dan juga untuk tingkatan 5 dia sebenarnya tingkatan 5 ni dia ulang balik sebenarnya tajuk tu. Cuma tingkatan 5 ni dia soalan dia aras dia berbezalah berbanding tingkatan 4 dulu kan. Dia macam kita nampak macam sikit, sebenarnya dia rangkumkan macam golongan kata tu dia pecahlah kata nama, kata kerja, kata adjektif. Ragam ayat tu ayat aktif, ayat pasif. Yang ayat majmuk tu ayat majmuk yang tadi itulah ayat majmuk gabungan, rancangan dengan keterangan. Jadi ini antara intisari morfologi daripada golongan kata utama satu persatu. Okay, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas saya pecah kepada kata prafrasa, kata yang hadir sebelum frasa dengan kata yang hadir sebelum klausa. Kemudian kata tunggal dengan kata majmuk. Kata terbitan, kalau soalan kata terbitan, selalu saya beritahu pelajar, kalau kita nak tahu dia, kadang-kadang soalan kata terbitan tu, dia sebut golongan kata. Okay, contohlah, pelajar perlu mengenal pasti dua kata terbitan kata nama. Dua kata terbitan kata nama. Kadang-kadang dia letak lagi awalan, akhiran. Jadi macam mana pelajar nak ingat? Jadi saya akan beritahu pelajar, okay, kalau kata nama, apa imbuhan dia? Okay, kalau kata nama biasanya sebab imbuhan ni dia takkan sama. Okey, jadi kalau kata kerja, biasanya kalau aktif tu dia mesti jadi apabila pelajar tahu imbuhan tu dia akan tahulah, oh ini imbuhan kata apa, dan dia senang nak ingat. Kalau pelajar saya, kalau saya ajar kata terbitan, begitulah saya tunjukkan. Kalau akhiran kata nama, apa dia? Kadang-kadang untuk pelajar ni ingat lagi, sebelum saya ajar tata bahasa, saya akan buat senaman minda. Maksudnya pelajar semua kena berdiri. Saya akan tanyalah soalan tata bahasa, morfologi atau sintaksis.
Okey, kata ganda dengan akronim. Ini semua yang ada dalam DSKP. Jadi saya akan terangkan satu-satu sebab saya untuk pelajar mudah ingat, sebab tu saya akan tunjukkan dia punya definisi, maksud kata nama tu. Kemudian saya terangkan lagi pecahan kata nama. Pelajar ni kita cakap dia lepas ialah kata nama. Tapi dia masih tak kenal kata nama sampai dia nak SPM, sebab itulah dia tetap salah gunakan kata pemeri tu. Dalam karangan, dalam jawapan pemahaman, kalau dia tak ambil berat kalau pelajar tak ambil berat, dia memang akan buat silap penggunaan kata pemeri selepas dia memang tidak diikuti oleh kata nama. Macam kalau nak beza ni, kata nama am, kata nama khas. Lepas tu saya terang ni lagi, perincikan. Dia punya apa tu, macam mana cara penggunaan penulisan supaya dia boleh bezalah antara kata nama am dengan kata nama khas. Kemudian kita bagi contoh supaya dia senang juga nak beza. Okey, kata ganti nama diri, pecahan dia. Kalau saya ajar kata ganti nama diri tu, saya akan bawa model ke depan. Jadi kita jelaskan macam mana dia nak beza kata ganti diri pertama, kedua, ketiga tu. Kemudian ini dari segi nota dia lah. Okay, ini kata ganti nama tanya. Saya selalu tanya pelajar, apa beza kata ganti nama tanya dengan kata tanya? Selalu pelajar tak boleh jawab tu soalan tu. Pelajar sini boleh jawab tak agak-agak? Apa beza kata ganti nama tanya dan kata tanya? Cikgu Saji masih di talian ke? Ni Jeff. Masih tu. Dan dia ada bagi Saji. kata-kata, dia ada bagi Jawab. nasihat tadi. Nanti saya baca. Oh, okey. Cikgu Saji boleh jawab ke? Sementara kita cari jawapan, saya baca dulu apa yang diingatkan oleh Cikgu Salji. Okey. Diingatkan juga kepada pelajar, jika perkataan ataupun frasa yang salah itu terletak di tengah-tengah ayat, jawapan Betul. kamu itu jangan tulis dengan huruf besar huruf pertamanya. Nanti tetap dikira salah, kecuali kalau perkataan itu terletak di bahagian awal ayat, baru guna huruf besar. Itu pesanan betul. Pesanan Cikgu Saji, betul. Sebab kita penyuntingan ni kita nak membetulkan kesalahan. Jadi kalau apa yang kita betul pun tak betul, jadi memang takkan dapat markah lah. Okey. Jadi adakah yang dapat jawab? Apa beza kata ganti nama tanya dengan kata tanya? Sebenarnya sudah terang lagi bersuluh. Sudah jawapan di sana. Kata Cikgu Salji, rasanya kata ganti nama tak tentu tu kan? Bukan. Kata ganti nama tanya dengan kata tanya. Okey. Tak apalah. Saya jawab bagi pihak lah. Kata ganti nama tanya, dia tiga ni sajalah. Siapa untuk menanyakan orang, apa untuk menanyakan perkara, mana untuk menanyakan tempat. Jadi selain tiga ni, dia jadi kata tanya. Bila, berapa, bagaimana, mengapa. Dia dari segi nama aja. Dia tetap kita guna untuk membina ayat tanya. Cuma dari segi nama dengan penggunaan dia lah. Fungsi dia sama juga dalam ayat tanya. Okey, kemudian ini kata ganti nama tak tentu tu lah. Kalau kita nak guna dalam ayat nyata, kita kena gandakan dia supaya betul penggunaannya. Okey, ini kata tunjuk, kata ganti nama tunjuk. Jadi yang ini saya perincikan. Okey, kemudian kata kerja. Kata kerja ni saya dia tak terperinci lagi, dia lebih ringkas. Cuma saya pecahkan transitif dengan tak transitif. Kemudian cuma saya menerangkan di papan putih lah. Nota ni begini, lepas tu saya terangkan contoh di papan putih kalau saya guna Morsin ni. Sebab dia terus kepada kata adjektif tadi. Okey, ni yang tadilah. Sebab saya pindahkan tu dia ada jadi. Okey, ni kata prafrasa. Ni pun tadi ada kata bantu tu. Okey, kata nafi bukan dengan tidak tu sebab saya akan ingatkan sambil semasa penerangan lah. Okey, untuk penyuntingan kata bilangan ni selalu juga kesilapan unsur lewah tu, pelajar gandakan perkataan tu kan. Itu kesalahan yang biasa juga. Okey, kata sendi nama, ini pun biasa juga kesalahan. Kata arah, adverba ni sebenarnya tidak adalah dalam DSKP, tapi sebagai pengetahuan lah saya beritahu pelajar jugalah. Ni kata pemeri. Cuba saya bagi contoh juga tu sebab pelajar selalu sangat buat silap. Okey, kata tugas, kata praklausa, ini dia ada kaitan dengan ayat. Okey, kalau kata seru, ayat seru, soalan
sintaksis, dia boleh juga jenis ayat. Jadi kalau macam tadi saya ada bincang dengan pelajar ayat perintah. Jadi kita kena bezakanlah kalau ayat cilaan, apa dia punya kata perintah. Itu kita kena ingatkan pelajar juga. Okey, kata pangkal ayat ni kita guna dalam ni apa tu bahasa Melayu standard. Jadi cara paling mudah yang saya ingatkan pelajar untuk soalan bahasa Melayu standard, kata pangkal ayat tak perlu ada. Sebab kita nak tukar kepada bahasa Melayu ni kan, bahasa Melayu standard tak perlu pun kata pangkal ayat. Itu ni bahasa Melayu klasik saja guna kata pangkal ayat. Ni tadi kata tanya selain yang kata ganti nama tanya itulah. Okey. Ni kata tunggal dan kata majmuk. Okay, kata tunggal ni semua maklum lah yang tidak ada imbuhan. Yang satu suku kata ni itu tak begitu penting sangatlah. Okey, ni yang tadi. Okey, seterusnya ini kata terbitan. Ni saya ingatkan pelajar ni imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Okey, kata ganda. Kata ganda dah keluar, tapi saya ingat kata ganda tak susah sangat lah untuk pelajar kenal pasti sebab dia ada tu tanda sempang tu kan, jadi mudah untuk pelajar kenal pasti kalau soalan morfologi. Okay, akronim ini pun belum keluar lagi. Okey, sintaksis tak banyak. Yang frasa ini semua yang tajuk di SKP tadi. Okay, frasa. Ini sebab ringkas sebab saya akan menjelaskan di papan putih lah dengan pelajar. Ini tadi ayat songsang. Yang formula pun saya tak masuk kat sini. Ini jenis ayat. Ayat penyata, apa tujuan dia sebab macam morfologi, sintaksis pun saya akan gunakan, maksudnya nama ayat penyata. Apa fungsi dia untuk menyatakan sesuatu begitu. Jadi saya tanya, okey, apa simbol yang kita guna untuk ayat penyata, nokta. Jadi pelajar tahulah untuk bezakan kalau keluar soalan jenis ayat. Okey, ayat terbitan. Ini boleh berlaku dalam susunan songsang tadi. Ada penyusunan semula tu kan, ada yang kata kerja kita kedepankan. Jadi tu ini ialah ayat terbitan sebenarnya ada kaitan juga dengan ayat songsang. Okey, ragam ayat, ayat aktif, ayat pasif. Kita kongsikan rumus lah. Okey, jadi inilah morsin. Okey, kita kembali kepada slide yang tadi. Okey. Jadi untuk rumusan, jika pelajar menguasai tata bahasa dengan baik, maka karangan pelajar tu akan lebih baik sebab apabila penandaan karangan, contohlah ada satu calon ni, dia punya huraian bagus tapi dia banyak melakukan kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa. Berbanding calon yang kedua ni, huraian bagus, kemudian dia punya kesalahan tata bahasa tu kurang. Jadi dari sini apabila pelajar yang satu tata bahasa baik, yang satu lagi tidak menguasai tata bahasa, dia boleh menjejaskan markah. Contohlah calon kedua, dia boleh dapat cemerlang. Calon yang sebab dia punya kesalahan tata bahasa tu tak banyak. Calon yang pertama tadi sebab dia banyak melakukan kesalahan tata bahasa, walaupun huraian dia baik, agak baik, dia mungkin boleh jatuh kepada kepujian markah dia. Jadi sayanglah, maksudnya aspek tata bahasa ni untuk bahasa Melayu dia bukan sahaja kita gunakan untuk menjawab soalan kedua, tapi dia penting juga untuk penulisan karangan. Kalau pelajar tu bagus tata bahasa, dia satu bonus lah. Maksudnya dia punya markah karangan pun akan baik. Untuk calon cemerlang, ingat ada masalah lah kalau tata bahasa dia bagus. Jadi untuk tata bahasa yang baik, sudah pastilah markah karangan pun akan baik sebab dia kurang melakukan kesalahan bahasa. Okey, untuk kertas 2, apabila pelajar menguasai tata bahasa, untuk menjawab soalan morfologi sintaksis sudah pasti mudah. Okey, kemudian membantu juga calon apabila menjawab soalan pemahaman. Sebab soalan pemahaman ni, walaupun kita ada jawapan dalam, ada soalan 2 ada jawapan dalam petikan, soalan kebat, tapi kita melihat juga bahasa sebab ini ialah kertas bahasa Melayu. Setiap kertas itu mementingkan bahasa. Jadi kita kena jagalah tata bahasa untuk kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3 yang akan diduduki oleh calon pada minggu hadapan. Okey, baru kemarin KPPU kan kita ada taklimat. Jadi untuk kertas 3
walaupun kita ada pecahan markah, tata bahasa, dari segi tata bahasa, dari segi sebutan, intonasi, kefasihan dan bermakna. Jadi kalau pelajar tu tata bahasa tak bagus, tak akan menjejaskan lah. Sebab guru bahasa Melayu ni, kalau saya lah, saya sensitif. Kadang-kadang pelajar sebut ini kerana apa tu dia sebut yang mana, walaupun secara lisan kita mesti akan macam tidak gramatis sudah ayat dia kan. Jadi begitulah, maksudnya tata bahasa ini penting. Kalau pelajar dapat menguasai tata bahasa, sangat membantu pelajar untuk memperoleh markas cemerlang dalam Kertas Bahasa Melayu SPM. Okey. Jika ada sebelum berakhir, jadi saya ingin memohon maaflah jika ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan sepanjang perkongsian petang ini. Jadi saya akhiri dengan kata hikmah, guru yang bijak tidak membawamu masuk ke rumah kebijaksanaan, tapi lebih banyak membimbingmu ke ambang pintu akalmu. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau ada kan yang ingin berkongsi Kak Cikgu Jeffrey, mungkin ada pandangan, boleh jugalah. Ada sedikit masa lagi. Betul tak Cikgu Jeffrey? Betul, ya. Jadi mungkin kalau ada guru-guru yang ingin berkongsi, tapi mungkin banyak yang guru berkongsi di ruangan chat ni, supaya kata-kata hikmah, kata-kata nasihat macam gitu. Okey. Jadi terima kasih Cikgu Harliana dengan kata-kata terakhirnya yang sangat hebat itu. Guru yang bijak tidak membawa masuk ke rumah, kan? Hebat. Jadi terima kasih. Jadi kalau tidak ada rakan-rakan guru yang ingin, mungkin juga ada rakan guru yang ingin membuat perkongsian, boleh. Boleh buka video. Tapi ada pelajar tanya, cikgu boleh tak slide ni di-share ke macam mana Cikgu Arliana? Ke hak milik terpelihara? Tidak boleh. Itulah, saya belum lagi kongsi dengan Hazwani sebenarnya. Nanti saya boleh kongsi. Yes. Jadi jika tidak ada apa-apa lagi, terima kasih Cikgu Harliana kerana memberikan perkongsian yang sangat baik ni sebelum menduduki exam. Hujan-hujan ni doa kita makbul. Minggu hadapan anak-anak kita, Najiha, Indeging, semua anak-anak murid cikgu dekat Hafiz, anak murid Cikgu Harliana, semualah guru-guru di sini. Anak murid dia ni minggu depan ujian bertutur. Minggu satu lagi ujian mendengar. Satu lagi tu bertulis. Perjuangan kita ni belum selesai lagi dan tidak akan selesai pun sampai bila-bila. Okay. Jadi berusaha, study hard, study smart juga ya, start daripada hari ini sampailah ke sendara terakhir supaya anda semua cemerlang A+ Bahasa Melayu. Meningkatkan JPMP sekolah, PPD, diri sendiri, negeri, supaya anda boleh masuk ke IPT. Jadi demikianlah perkongsian Cikgu Harliana yang sangat menarik. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cikgu Harliana dan juga pihak penganjur CDL ni kerana berusaha membuat program kita pada hari ini yang datang memberikan manfaat kepada semua orang. Sebab hidup kita ini kita perlu memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita. Jadi syabas dan tahniah Cikgu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat awal ya, CDL hands on siri ke-18 pula pada minggu hadapan akan disampaikan oleh seorang juga guru cemerlang, ya, guru yang best seperti yang di paparan ini, Cikgu Anisita Domingo, yang kata orang tidak asing lagi lah di PPDKK ni dalam bidang sejarah. Jadi nantikan semua yang ada pada hari ini, kabarkan kepada kawan-kawan kamu, join live ni minggu hadapan bersama dengan Cikgu Anisita dalam subjek sejarah seminggu sebelum paper sejarah pada 23 hari bulan Februari nanti. Ini dia ya, kamu boleh baca minggu hadapan sama juga pukul 3 petang dalam aplikasi Zoom. Okey. Jadi pemakluman melalui WhatsApp dan juga Telegram akan dikongsikan nanti. Guru-guru kamu akan panjangkan jugalah hebahan ini kepada murid-murid di sekolah. Jadi sebelum cikgu mau menutup tirai kita pada petang ini, mohon semua guru mengisi maklum balas dan juga kehadiran melalui link yang dikongsikan di bahagian chat. Sudah pun di send link itu, lihat chat masing-masing. Jadi sebelum kita bersurai, saya menjemput Cik Azwani. Kalau ada, kita mengambil gambar kenang-kenangan dulu. Mungkin semua guru-guru pelajar pun boleh buka kamera masing-masing untuk Cik Azwani kita menangkap lah kan.
gambar kita di apa ni layar ini. Jadi kita mula. Boleh buka video, buka kamera. Cikgu Salji, kita ada Cikgu Angela, kita ada Puan Elsie, kita punya orang kuat CDL kita. Hello. Okey. Jadi kalau sudah, nampaknya Cikgu Ruzaini macam dekat sekolah. Okey, kita mula. Okey, saya ambil ya. 1, 2, 3, smile. Okay. Sekali lagi, 1, 2, 3. Okey. Okey, jadi dengan bahagian sesi bergambar tersebut, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini dalam topik bahasa Melayu. Anak-anak murid, kita 1, 2, 3, 4 kuasai, jawab betul-betul dengan tenang. Mohon maaf kepada guru-guru, ibu bapa, itu pesanan cikgu. Kawan-kawan juga kena minta maaf. Study smart, study hard. Sampailah 21 hari bulan. 22, merdeka sekejap. Alright? Jadi mesti dapat A+ tu. Alright? Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang tak baik itu datang daripada diri saya sebagai moderator. Kalau tidak kata orang ada menyakitkan hati ke apakah, mohon maaf kerana cikgu juga dalam proses belajar ya. Jadi sebelum berakhir, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, mustafir sudah pun sampai, berlayar telah ke pelabuhan, berjalan telah ke destinasi. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Alright, terima kasih semuanya. Helena, Masa Jeffrey, masih semua. Okey, terima kasih. Alright, jumpa lagi. Terima kasih, Bu Syarlina. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu Ruzaini. Okey Dinda. Tahniah. Thank Okey, you. Kanda. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Musyi Ruzaini. Okey. Kawan-kawan yang join. Zaini. Thank you Dal. Thank you. Bye.